Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dapat kita bersama-sama menunaikan solat Jumaat dalam maghrib, dan selanjutnya kita dapat bersama-sama untuk kita bersama-sama bermuzakarah mempelajari hukum hakam syariat, khususnya dalam bidang fiqh dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pertamanya hamba ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga jutaan penghargaan kepada Al-Fadil Ustaz Mustafa Afifi bin Tuan Guru Haji Hasan Helmi, Tuan Imam bagi Masjid Gunung Payung, merangkap pengurusi bagi Madrasah Ahmadiyah Pondok Gunung Payung, dan seluruh ahli jawatan kuasa ahli madrasah, dan kepada seluruh ahli jemaah sekalian kerana menjemput hamba pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak berkisah tentang kitab-kitab dan juga ilmu hukum hakam syariat. Cumanya hamba nak rasa amat-amat rasa bangga lah, dan juga kita rasa berbesar hati kerana hamba boleh mari di satu tempat yang penuh berkat, iaitu di Madrasah Ahmadiyah Pondok Gunung Payung. Yang mana kalau kita biasa duduk lalu tepi-tepi jalan tu sebelum ni, hamba ni kat duduk biasa semua lah lalu duduk jalan ni daripada dulu lagi lah. Kita duduk tengok madrasah dan juga pondok ni, dan kita dengar sejarah pondok ni yang mana diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Gunung Payung ni. Kita rasa bangga kerana di tempat kita ni ada satu tempat pengajian yang masyhur di seluruh negara dan juga di seluruh Nusantara pada zaman dulu. Mungkin ayah-ayah sekalian, tuk-tuk sekalian ni pernah biasa dulu lah dia lah dengan zaman kegemilangan pondok ni, dan mungkin pada zaman hamba ni, budak-budak zaman lalu ni tak pernah rasa masyhurnya di pondok ni, yang mana disambung pula dengan sekolah Sulamiah di sebelahnya. Sampai ni pondok ni masih lagi kekal utuh ada. Nak dibandingkan dengan tempat-tempat pengajian lain, kita tak boleh nak jamin ada kekal dan berkekalan pada zaman ni. Tapi pondok ni alhamdulillah masih kekal, dan juga kita usaha untuk memperhidupkan kembali pengajian-pengajian yang ada di pondok ni lah. Dan hamba rasa syukur dan harap keberkatan yang ada di pondok ini dapat kita rasa sekali, dan juga kepada generasi-generasi yang akan datang selepas ni, semoga semua mendapat manfaat dan juga iktibar daripada apa yang telah ada di madrasah ni. Maka pada awalnya kita bolehlah sedekahkan Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada pengasas pondok ni almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Gunung Payung, dan juga seluruh pendiri-pendiri dan juga pengajar di Madrasah Ahmadiyah ini. Antaranya Tuan Guru Haji Mukhtar, yang mana Tok Ambo pernah biasa mari ngaji sini dululah, dengan Tuan Guru Haji Mukhtar Gunung Payung, dan juga dengan Tok Guru sendirilah, dan seluruh anak beranak dia dan juga guru-guru yang berada di sini, ibu bapa kita dan juga seluruh kaum muslimin muslimat. Kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
InsyaAllah pada malam ini dan juga pada malam-malam yang selanjutnya lah, setiap hari Rabu kita akan baca satu kitab fiqh, iaitu kitab Safinatun Najah. Kitab ni karangan bagi seorang ulama Yaman yang bernama Syekh Muhammad Salim bin Smir Al-Hadrami. Kitab ni masyhur lah, ambo baca dah melalui Ilah FB ni banyak kali dah, hampir-hampir separuh kitab dah. Cuma bila mana Allah Ta'ala izinkan kepada kita semua untuk mari boleh berkumpul di masjid ni, maka ambo sambung balik pengajian kitab ni, dan kita nak berkongsi kepada ayah-ayah dan juga jemaah sekalian tentang kitab yang kita nak baca ni. Kitab ni kitab fiqh lah, dia nak cerita tentang hukum hakikat ibadat yang berkaitan dengan taharah, iaitu bersuci. Lepas tu kita akan masuk pelajaran tentang sembahyang, kemudian kita akan belajar tentang puasa dan juga haji. Tak dilupakan juga kita akan belajar sikit tentang zakat. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat yang biasa kita duk buat, insya-Allah akan ada dalam pelajaran kita ni. Dan pelajaran ni diibaratkan sebagaimana muzakarah, sebab benda ni kita duk buat semua dah. Ibadat ni, semaya ni kita duk buat semua dah 24 jam dah, sehari semalam daripada dulu sampai lah ni. Jadi kenapa kita nak belajar pula? Itu atas jalan untuk mengingati sajalah. Boleh jadi apa yang kita belajar dulu mungkin tak ingat dah lah ni, ataupun ada perkara-perkara baru yang berlaku zaman lah ni yang kita belajar dulu, kita tak dare nak belajar pada zaman lah ni. Boleh jadi banyak perkara berlaku. Contohnya, dulu kita belajar tentang sembahyang ni semua kena rapat. Lah ni timbul isu kita sembahyang jarak, lagu mana hukum dia, maka semua tu akan dipelajari dalam kitab-kitab fiqh yang mana insya-Allah kita akan sentuh. Dan apa telah bacanya siapa bab syarat-syarat bagi sahnya sembahyang. Jadi dalam sembahyang ni kita sedia maklum, kita ada syarat-syarat yang mana perlu kita buat. Kalau kita buat syarat ni, sah sembahyang kita. Dan kalau kita tinggal syarat-syarat ni, tak sah ibadat, iaitu sembahyang yang kita buat. Tak kira lah mana-mana ibadat sekalipun, mesti dia ada syarat sah dia, iaitu dengan mana kita buat ibadat perkara-perkara tersebut yang boleh menyebabkan ibadat yang kita laksanakan tadi itu jadi sah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada perkara yang kalau kita buat boleh menyebabkan batal amalan yang kita buat tadi. Jadi kita kena beringat semua, ibadat yang kita buat ni ada syarat-syarat dia dan juga ada rukun-rukun dia yang mana kita kena perhati tilik semua. Kadang-kadang kita terlepas pandai yang mana menyebabkan ibadat yang kita buat ni boleh jadi tidak sah. Kita ni kat semaya suku sembah, semaya suku sembah juga orang panggil malam bang, semaya subuh awal, tetapi kita tak tahu rupa-rupanya semaya yang kita laksanakan tadi tu tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, semaya tak diterima ke tidak? Tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab ibadat tu sendiri pun tidak sah, tidak terpakai. Supaya kita lah ni lah, bila kita kerja, kita kena ada sijil. Tapi kalau kita kerja, kita ceplak sijil kita, boleh diterima tak? Kita nak terima kerja, tak boleh. Sebab sijil kita tadi tu tidak diiktiraf. Supalah dengan ibadat kita laksanakan juga ni, kita ada syarat-syarat yang kalau kita buat boleh menyebabkan ibadat kita tadi tu sah. Dan kalau kita tinggal syarat ni, menyebabkan ibadat kita tadi tu tidak sah. Jadi pada malam ini kita akan sambung pada syarat yang ketiga, iaitu pada kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lah lepas ni kita beli kitab yang ada terjemahan, boleh pergi masing-masing lah. Kitab ni kitab Arab, cuma dia ada terjemahan. Sebab kitab ni diguna pakai di seluruh dunia. Duk pondok, duk ngaji dah kitab ni. Kemudian bila mana kita pergi luar negara, tak kira lah, ambo pergi Mesir belajar juga kitab ni. Kalau tanya anak-anak kita ataupun ustaz-ustaz kita yang belajar di Yaman misalnya, dia belajar juga kitab ni. Di Mekah pun dia belajar, bahkan di negara Afrika sekalipun, di Kenya dan juga di Senegal, mereka belajar kitab ni. Jadi kitab ni masyhur di seluruh dunia. Maka kamu pilihlah nak baca kitab ni, yang mana kalau kita tengok ibarat dia tu, bahasa yang diguna tu mudah, dan terjemahan dia banyaklah, ada di Japarawah, boleh kita ambil, kita guna. Dan dia katanya pada syarat yang ketiga, iaitu faslun syurutus solati samaniyatun. Dia kata syarat sembahyang ni ada 8 perkara.
Dalam kitab ni dia cerita ada 8 perkara yang mana kalau kita buat boleh menyebabkan semaya kita sah. Dan kalau kita tinggal salah satu daripada 8 perkara ni, semaya kita boleh jadi tidak sah. Pertamanya taharatul hadatsaini, yang kedua wat taharatu anin najasati wa fi thawbi wal badani wal makani, yang ketiganya wasatrul aurati, dan yang keempatnya wastiqbalul kiblah. Sini yang keempat pada malam ni. Dia kata ada 8, pertamanya mesti suci daripada 2 hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hamba tak syarahlah pada malam ni. Yang keduanya suci daripada najis yang ada pada pakaian kita, pada badan kita dan juga pada tempat kita semaya. Itu nombor 2. Yang ketiganya menutup aurat. Itu juga merupakan satu syarat daripada syarat sah semaya. Ambo syarah dah lah dulu di FB dan juga di YouTube ni. Pada malam ni kita masuk pada syarat yang keempat, iaitu wastiqbalul kiblah. Tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu yang kata menghadap kiblat. Ni makruf dah kita kata bila mana kita semaya, syarat sah yang perlu kita buat iaitu mesti menghadap kiblat. Gapo kiblat? Kiblat ni iaitu jihah Kaabah, iaitu ain Kaabah, iaitu kita kena menghadap ke arah Kaabah yang berada di Masjidil Haram di kota Makkahul Mukarramah. Nah, ayah ibu sekalian pernah pergi dah umrah haji dah. Kita biasa tengok orang muda lah ni pun boleh tengok dalam video, kita ada Kaabah, ada bentuk 4 segi tu kan, warna hitam tu diselubungi dengan kiswah yang warna hitam. Itu Kaabah yang berada di Masjidil Haram di kota Makkahul Mukarramah. Jadi di sisi mazhab kita, kita mesti setiap kali kita nak semaya, kita kena menghadap Kaabah, iaitu sebutir tu kita kena menghadap. Dan juga dengan kira udara dia tu kiralah serupa juga. Dengan maksud, kalulah kita ni semaya di muka bumi ni, kita kena menghadap biarlah sapa kepada Kaabah tadi. Dan juga arwah dia tu kita sapa kepada 7 petala langit, dan juga kalau kita turun 7 petala bumi. Jadi kalulah seseorang itu tanya, kalulah dia ni semaya di atas langit, contoh dia naik kapal terbang. Nah, dia naik kapal terbang, dia semaya di atas kapal terbang. Biasa kan, kalau kita naik kapal terbang kita kena semaya juga. Jadi lagu mana kita nak semaya menghadap kiblat, maka kita kena cari arah Kaabah. Kena cari arah Kaabah. Kita kata sini kena menghadap ain Kaabah. Orang panggil zat Kaabah tu sendiri. Dengan maksud kalau gitu kita kena semaya nerak, sebab Kaabah duduk bawah, tak gitu. Contoh kita duduk atas langit, Kaabah duduk bawah. Adakah kita kena semaya menghadap ke bawah gitu? Tidak. Iaitu kita kena menghadap arah Kaabah, sapalah 7 petala langit dan juga 7 petala bumi. Contohnya kalau dah kita semaya di dalam perut bumi, kita gali tanah ni, kita buat rumah dalam tanah. Jadi kita nak semaya dalam tanah. Nah, lo ni ke banyak bangunan-bangunan yang digali dalam tanah. Jadi bila mana kita nak semaya dalam tanah tadi, kita nak menghadap kepada Kaabah. Lagi-lagi mana? Adakah kita kena menghadap ke atas gitu? Tidak. Tapi kita menghadap kepada arah dia. Jadi kita kiralah kedudukan Kaabah tu setara mana, sapa petala langit dan juga kepada petala bumi. Di situlah arah yang kita kena tuju menghadap kepada kiblat. Yang tu kita namakan kiblat. Dalam mazhab kita mesti kena menghadap Kaabah tu sebutir gitu. Tidak memadai kita menghadap kepada arah Kaabah saja-saja tak boleh. Contoh kita kata Kaabah ni berada di arah barat. Nah, arah barat. Jadi kita tak boleh nak semaya mana-mana arah barat, tak boleh. Tapi kita kena semaya ikut arah tetap betul-betul. Sebab itu kita ada cara nak betul kiblat gitu lah. Mari majlis agama dia mari betul kiblat. Sebab apa tu? Supaya nak cari arah yang betul-betul yang menghadap kepada Kaabah. Dan juga ada berlaku dalam beberapa hari dalam setahun, iaitu matahari berada tetap teguh di atas Kaabah. Ikut kita boleh tengok arah kita nak menghadap kiblat setara mana. Jadi dalam mazhab kita mesti kita menghadap betul-betul ke arah Kaabah. Adapun di sisi mazhab Hanafi, contohnya orang-orang Hanafi yang berada di tanah Arab, contoh di Mesir ataupun di tanah-tanah Arab yang lain, mereka ni bermazhab Hanafi. Mereka ni boleh menghadap kepada arah Kaabah, iaitu kalulah kita kata negara dia ni kalau nak menghadap Kaabah arah barat. Jadi mana-mana arah barat tu dia boleh menghadap. Tapi di sisi mazhab kita tak boleh gitu.
Mazhab kita memang kena cari betul-betul manakah sudut Kaabah tu berada. Situ ada perbezaan sikit lah. Sini boleh tengok kalau ayah-ayah sekalian lagi semaya di Makkah sana, boleh jadi jumpa dengan orang Arab yang bermazhab lain. Kadang-kadang kita semaya tu menghadap betul dah Kaabah, tengok-tengok dia semaya belok. Semaya dia sah di sisi mazhab dia kerana dia menghadap arah Kaabah. Tapi di sisi mazhab kita mesti menghadap Kaabah tu betul-betul. Baik, bila kita kata menghadap Kaabah, menghadap tadi tu dengan cara lagu mana? Sini kena ada persoalan dia. Adakah kita menghadap Kaabah tadi tu dengan muka kita, dengan mata kita ni, ataupun dengan tubuh badan kita? Di sisi mazhab kita Syafi'i ni, kita kena menghadap Kaabah menggunakan dada kita. Kalau kita semaya diri ataupun kita semaya duduk. Contoh kita semaya biasa ni kan, kita semaya secara berdiri ataupun secara duduk. Kalau tak larat kita semaya duduk. Jadi cara kita nak menghadap tu, kita kena menghadap dengan dada arah sini lah. Kalau sini kiblat kita menghadap dengan dada. Jadi kalulah kita ni dada tak menghadap kiblat tapi kepala menghadap. Ada orang kan dia semaya ngeret, tak sah semaya dia. Sebab yang perlu dia menghadapnya kena menghadap, orang panggil menghadap dada. Jadi kalau dada kita ni menghadap kiblat betul, walaupun kepala kita duduk paling kiri kanan, sah lagi semaya. Sah lagi semaya. Sebab syarat sahnya kita kena menghadap gunakan dada. Tu kalau kita semaya diri ataupun kita semaya duduk. Tak larat nak semaya diri kan, kita semaya duduk. Ada ketikanya kita semaya ni dengan ngirit. Boleh jadi bila sampai umur tua kita ni ataupun kita sakit dalam duduk hospital, kita tak boleh nak semaya duduk ataupun nak semaya diri. Jadi cara kita nak semaya yang kita semaya dengan cara ngiring tak? Kita ngiring gitu. Cara kita nak menghadap kiblat kalau kita semaya cara mengiring, iaitu kita kena menghadap kiblat menggunakan dada dan juga muka kita. Muka dan juga dada ni mesti menghadap kiblat. Jadi bagi orang yang sakit ataupun dia ni tak boleh nak semaya diri atau duduk, maka ahli keluarga tolong gerakkan ayah kita ke, pok saudara kita ke yang sakit tu, biar menghadap kiblat, biar dada dan juga muka dia ni boleh menghadap kiblat, dia semaya. Tu cara dia. Boleh jadi kita sakit nanti ni. Lah ni mungkin kita rasa tak perlu kita tahu benda ni, tapi boleh jadi esok lusa kita sakit, kita kena semaya. Jadi cara kita nak semaya ketika kita mengiring tu adalah kita menghadap dengan dada dan juga dengan muka. Ada ketikanya orang ni dia tak larat dah nak semaya dengan cara mengiring. Dia tak boleh nak gerak. Contoh dia ni kena orang panggil stroke dah. Stroke ni tak boleh nak gerak dah. Supaya di hospital kan. Ada ayah-ayah kita ke, sains-sains kita waktu tua dah ni kena stroke, tak boleh nak gerak. Tapi dia yang khabar, maka semaya wajib lagi ke atas dia. Cuma dia tak boleh nak gerak tubuh badan dia ya. Jadi cara mana dia nak semaya menghadap kiblat? Iaitu dia kena menghadap kaki dia ke arah kiblat dan juga kepala dia tu menghadap kepada kiblat. Jadi kaki dia tu menghadap kepada kiblat dan kepala dia ni kita letak batar bawah dia supaya kepala dia ni terangkat boleh menghadap kepada kiblat. Itu cara semaya bagi orang yang kalau dia semaya cara terletak dah. Cara terletak dia kena menghadap kaki dia menghadap kiblat dan juga kepala dia tu akak sedikit supaya muka dia boleh menghadap kiblat. Sinilah yang kita nak ceritanya bahawa kalaulah seseorang itu semaya mesti dia menghadap kepada kiblat. Kita kata tadi menghadap kepada Kaabah yang berada di kota Mekah. Kalau kita semaya dalam Kaabah pula lagu mana? Boleh jadi kita ada peluang boleh masuk dalam Kaabah. Kita tengok dulu ni kan. Kalau Perdana Menteri ataupun Tok Agung dia pergi sana di Mekah, dia ada kelebihan dia boleh masuk dalam Kaabah. Kita ni rakyat-rakyat biasa gini tak boleh lah masuk, nak pucuk Hajar Aswad pun wujud. Tapi kalau orang-orang yang besar ni dia ada peluang boleh masuk dalam Kaabah. Jadi kalau dia masuk dalam Kaabah, lagu mana dia nak menghadap? Sebab dia duduk dalam Kaabah sendiri. Maka ulama kata boleh dia nak menghadap mana-mana dinding yang ada dalam Kaabah tadi. Boleh menghadap mana-mana saja sebab dia berada di dalam Kaabah. Lalu ni boleh tengok dalam YouTube ada video dia tunjuk situasi yang berada dalam Kaabah. Dinding-dinding dia tu boleh menghadap mana-mana saja. Orang panggil arah yang berada di dalam Kaabah tadi. Itulah. Cuma
Kalulah pintu Kaabah tadi tu terbuka, dia tak boleh nak menghadap kepada pintu tadi. Sebab kalau dia buka pintu, orang panggil Kaabah tadi terbuka. Jadi dia tak boleh nak menghadap pintu yang terbuka yang berada dalam Kaabah tadi. Jadi kalau dia masuk dalam Kaabah, dia kena tutup pintu, ataupun dia boleh menghadap mana-mana dinding yang ada dalam Kaabah tadi itulah. Ini kalaulah kita ada rezeki boleh masuk dalam Kaabah. Baik. Hukum asalnya kalau kita semaya ni mesti menghadap Kaabah, tak menghadap kiblat. Tapi ada beberapa keadaan yang boleh kita ni tak menghadap kiblat. Kita dibenarkan dalam beberapa situasi kita ni tak perlu menghadap kiblat. Ni biasa dengar tak? Kalaulah kita ni semaya mesti menghadap kiblat, tapi ada beberapa keadaan kita boleh semaya tak menghadap kiblat. Ada 3 keadaan yang kita boleh semaya tak menghadap kiblat. Pertamanya dalam keadaan semaya sunat ketika mana kita bermusafir. Kita bermusafir nak pergi jalan. Contohnya kita nak pergi ziarah anak kita di Kuala Lumpur. Jadi kita ni orang panggil bermusafir. Bermusafir duduk dalam kereta. Jadi bila masa duduk dalam kereta kita nak semaya. Nak semaya sunat lah ni. Hanya semaya sunat semaya sunat sahaja. Bila mana kita nak semaya sunat ketika mana kita bermusafir, kita boleh tak menghadap kiblat kalau kita semaya berada di dalam kenderaan. Contoh kita nak semaya sunat dalam kereta. Jadi bila mana kita ni dalam musafir, boleh kita tak menghadap kepada kiblat, tapi kita semaya mengikut arah tujuan kita pergi. Kita nak pergi mana? Kuala Lumpur. Maka ketika itu kita angkat takbir dalam kereta tu, kita semaya sebuah skala, tak ada masalah. Sebab kita nak semaya sunat ketika mana kita berada dalam musafir. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Nikmat, Guru ni Aziz dulu, bekas menteri besar kita. Dia ni sungguh-sungguh semaya sunat ketika mana dia duduk dalam kereta. Tak lekeh lah kalau kita tanya orang driver dia tu, bila mana dia masuk dalam kereta, bila mana dia nak pergi jalan mana-mana, dia semaya sunat semua dalam kereta. Jadi lagu mana kita nak semaya sunat dalam kereta ni? Bila mana kita ni bermusafir, caranya adalah dengan kita menghadap ikut arah perjalanan kita tadi. Tak ada masalah lah kalau kita nak pergi arah ke mana sekalipun, selagi mana kita berada dalam musafir. Kalau kita semaya sunat, boleh kita menghadap ikut arah kita tuju, tak ada masalah. Sebab itu kita ambil peluang. Kita bila ada ilmu, contohnya bila mana kita pergi jalan lebih-lebih lagi lah kalau kita nak rasa puas dalam kereta, tak tahu nak buat apa, tak okay, nak buat nak baca Quran rasa mabuk, nak baca tu rasa mabuk dalam kereta, maka cara paling mudah kita ada air semaya, maka dalam kereta tadi kita semaya sunat. Atau kita duduk atas motor, kita nak pergi jalan jauh ni musafir. Orang muda lah ni, orang guna motor ya, pergi jalan Kuala Lumpur naik motor, buat konvoi. Dalam dia atas motor tu dia boleh semaya sunat, dan mana dia tak perlu menghadap kiblat. Tapi kalau kita nak semaya fardu, semaya wajib kita kena berhenti semaya supaya sekala. Dia tak boleh nak semaya tak menghadap kiblat kalau kita semaya wajib. Semaya fardu 5 waktu ni lah, semaya subuh, semaya zuhur, asar, maghrib, isya ni, kalau kita semaya dalam musafir, kita kena turun, kita kena menghadap kiblat, kena cari. Dia tak boleh nak semaya supaya mana kita semaya sunat dalam kenderaan tadi. Itulah sebuah sedikit situasi pertama kita boleh tak menghadap kiblat, iaitu bila mana kita semaya sunat di dalam pemusafiran kita, boleh kita nak semaya tanpa kita menghadap kiblat. Satu lagi situasinya ketika mana kita semaya syiddatil khauf. Semaya syiddatil khauf ni iaitu semaya ketika mana kita perang. Kita baca sejarah-sejarah dulu, orang zaman dulu ni perang depan-depan gini. Contohnya para sahabat bersama Nabi SAW, dia perang dengan orang kafir musyrik ni, walau ketika mana masih lagi waktu semaya. Ketika mana nak semaya ni orang kafir mari serang, maka ketika itu dia kena semaya juga. Cuma ketika tu dia boleh tak menghadap kiblat, dia boleh semaya menghadap musuh, tak ada masalah. Dia boleh nak bergerak banyak pun tak ada masalah, kalaulah kita ni semaya ketika mana perang. Ini situasi yang genting. Boleh jadi juga pada zaman kita perang dulu.
ayah-ayah untuk kita ni biasa dulu, kalau kita perai dengan orang Jepun ataupun dengan British, boleh jadi ketika mana kita tengah semaya tu, tengok-tengok orang putih mari serang kita, maka ketika itu boleh kita teruskan semaya kita, tidak menghadap kiblat. Kita boleh pergi menghadap dia, pergi perai dengan dia ketika tu, tapi dalam keadaan kita semaya. Ni ada situasi pelik. Jangan-jangan dengar, kalau kita ni tengah perai, boleh kita semaya juga tanpa kita menghadap kiblat. Ni jaga-jaga kita dengar. Jadi kalau jenis semaya gini, boleh kita semaya tanpa kita menghadap kiblat. Dan satu lagi, boleh jadi juga kalaulah seseorang tadi tu dia semaya, dia terikat, badan dia kena ikat di pokok. Contohnya dulu ayah-ayah kita ni bila kuat duk lawan orang Jepun ikat di pokoknya. Biasa dah. Orang-orang dulu kena ikat di pokoknya, kena minum air sabun lah. Kalau orang Jepun dulu kan, dia nak seksa orang-orang kita ni, dia ikat di pokoknya, suruh minum air sabun sampai mati. Jadi ketika mana kita kena ikat, misalnya ketika tu kita kena semaya. Jadi cara buat lagu mana kita nak semaya? Tak boleh nak gerak ni, tak boleh nak gerak. Maka ketika itu juga boleh kita semaya tanpa menghadap kiblat, sebab badan kita tak boleh nak gerak. Ketika itu juga dibolehkan juga kita nak semaya tanpa menghadap kiblat. Sinilah cara-caranya semaya ni. Lebih kurang lah hamba ceritanya, tak boleh nak cerita lebih-lebih, pening pula. Benda ni bukan hanya sekadar perlu kita belajar sebutir-sebutir. Kalau kita mengajar sekolah boleh nak cerita sebutir-sebutir. Sini kita panggil orang guna apa yang kita boleh ambil je lah. Itu nak cerita tentang lebih kurang lah sikit tentang menghadap kiblat. Lepas tu pula kita kata menghadap kiblat guna dada tadi dah. Ada satu lagi masalah, lagu mana kita nak semaya nak menghadap kiblat? Lagu mana kita tahu kita semaya ni menghadap kiblat? Sini timbul juga isu, iaitu lagu mana kita nak tahu tepat kita arah kita semaya ni adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ni ada dua cara, iaitu dengan cara yakin, yang kedua dengan cara zon. Cara yakin lagu mana? Iaitu dengan kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, duduk Kaabah depan kepala kita. Contoh bila mana kita masuk Masjidil Haram, kita nampak Kaabah depan kita, maka ketika itu yakin betul kiblat yang kita menghadap adalah Kaabah. Itu satu. Yang keduanya, kita tak tengok Kaabah tapi kita boleh sentuh Kaabah. Kita tak tengok tapi kita boleh sentuh. Ini boleh berlaku bagi orang buta. Orang buta, lagu mana ke kiblat yang paling yakin bagi dia? Dia kena sentuh Kaabah. Dia tak boleh nak tengok. Jadi cara yang paling yakin bagi dia kena sentuh Kaabah. Bila dia sentuh, dia rasa ni Kaabah, yalah betul dah. Itu adalah kiblat dia. Maksudnya orang tak boleh nak pertikai. Orang panggil arah yang dia semaya itu memang betul-betul Kaabah, kerana itu benda yang dia nampak di depan mata dia dan juga dia rasa. Satu lagi cara yang yakin, iaitu dengan kita semaya mengikut mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila dia semaya menghadap kiblat, memang confirm akan menghadap Kaabah. Jadi bila mana kita pergi semaya Masjid Nabawi dah, misalnya kita tengok ada mihrab Nabi. Jadi bila mana kita menghadap mihrab tu, memang confirm dah itu adalah kiblat yang paling yakin. Jadi kalau orang tanya kita lah ni, kita semaya ni yakin kiblat kita? Kita tak boleh nak kata kiblat kita ni yakin. Kalau kita kata yakin, kiblat ni salah, sebab Kaabah tak berada depan mata kita, dan kita tak boleh nak sentuh Kaabah, dan juga kita tak tengok mihrab Nabi. Jadi apa yang kita menghadap lah ni bukan yakin lagi, tak yakin lagi. Dia ada martabat yang kedua, iaitu kita zon, kita sangka bahawa kiblat yang kita menghadap ni adalah menghala kepada Kaabah. Jadi cara yang kedua, kita sangka bahawa kiblat ni adalah menghadap kepada Kaabah. Jadi sangka ni ada cara banyak lah. Pertamanya, kita dengar orang tengok Kaabah. Dia tengok Kaabah, kemudian contohnya kita duduk luar Masjidil Haram. Dia biasa dah tengok Kaabah dalam. Maka kita tanya dia, kiblat kat mana? Dia kata situ. Sebab hamba tengok dah Kaabah tadi dah situ. Maka ketika itu kita boleh menghadap pada arah tadi. Orang panggil kiblat kita tu secara zon, secara sangka, kerana dia pernah tengok Kaabah, ataupun dia pernah sentuh Kaabah tadi, ataupun dia pernah tengok mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada situ. Maka situ juga orang panggil kita boleh ikut arah tadi, kerana dia tengok dengan
kepala mata dia sendiri, dia lihat ataupun dia sentuh dengan Kaabah tu sendiri. Jadi kita ikut apa yang dia kata. Itu cara kedua lah kita nak tengok kiblat kita. Dan ada cara yang ketiga ni dengan cara ijtihad. Kita guna ijtihad. Jadi ijtihad ni yang kita guna pakaian ni sama ada kita tengok kiblat menggunakan kompas. Kita menggunakan kompas bila kita tahu Kaabah ni berada di koordinat mana. Contoh berada di barat daya berapa darjah. Maka kita cari menggunakan ilmu falak, kita gunakan kompas tadi tu, kata kita menghadap kepada arah kiblat. Itu juga cara kita nak tahu arah kiblat. Ataupun orang zaman dulu dia guna tengok matahari dan juga bulan. Ataupun dia guna bintang. Tengah malam ni orang zaman dulu dia nak jalan, dia tak guna kompas. Dia tak gunalah zaman dulu ni orang muda kita kata Waze dah. Kita ada Google Map. Zaman dulu orang tengok bintang. Jadi kalaulah orang tu ada ilmu falak, dia boleh tengok cara bintang tu duduk kedudukan lagu mana, dia boleh tengok kedudukan kiblat. Kalaulah dia ni ada ilmu falak, dia ada kemahiran dalam ilmu tu, dia boleh tengok arah bintang, maka ketika itu juga dia boleh menghadap kepada arah yang dia belajar tadi. Tu cara yang keduanya, kita boleh tengok arah guna bintang. Ataupun kita guna arah mata angin. Orang zaman dulu kalaulah dia ni pandai dalam musafir, dia duduk di tengah lautan, dia boleh tahu arah kiblat tu ataupun arah kedudukan ni barat, daya, timur, utara, selatan ni dengan dia boleh rasa angin. Dia berasa angin tu dia boleh tahu. Hak ni barat, hak ni timur. Ni orang hebat zaman dulu. Boleh jadi pada zaman hang tua misalnya, ataupun zaman-zaman orang zaman dulu yang menggunakan kapal ni, kapal perang apa, dia tidak ada kompas. Jadi cara dia ni sama ada dia tengok bintang ataupun menggunakan angin. Angin ngalir tu, angin tiup tu dia tahu. Ni arah kiblat. Dia ada lagi pada zaman-zaman dulu, contoh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim tuk kepada Pok Loh, Perdana Menteri Malaysia kita dulu. Dia ni pandai falak. Dan juga dia ni ada ilmu boleh cari kiblat. Dia tak perlu guna kompas, dia boleh tengok mata angin, arah angin gerak tu dia boleh tahu kiblat ni betul ataupun salah. Hebat orang zaman dulu. Kita zaman ni tak ada kompas, tak ada maik nak tentukan arah kiblat kita ni, kira tak boleh nak semaya dah, payah. Payah kita nak semaya, tapi mudah. Zaman dulunya cara mudah. Itu kalau kita boleh cari sendiri. Boleh jadi kita tak tahu belaka cara tadi, maka kita kena ikut orang yang telah semaya dia. Orang panggil kena taklid. Kita ikut orang. Contoh orang kata sini kiblat, maka kita pun tahu sini kiblat, maka kita pun semaya lah ikut arah tadi. Ataupun kita pergi hotel, ataupun kita pergi orang panggil chalet dah. Bila mana kita pergi chalet, kita akan tanya mana arah kiblat. Maka kita tengok dia tanda ke atas kan, kiblat, arah kiblat di sini. Maka kita ikut juga situ, boleh juga. Tak ada masalah. Dia tak boleh kalau kita semaya tanpa kita cari kiblat. Hak ni tak sah. Orang kata semaya masuk dah waktu Zuhur, kita pun semaya, tak tahu arah mana kita semaya, ketika tu tak sah. Kita mesti kena cari arah kiblat ke mana. Sama ada kita tanya orang, ataupun kita cari sendiri dengan kompas, ataupun guna apa cara yang aku sebut tadi, maka ketika tu barulah kita boleh semaya. Tapi kalau kita semaya tanpa kita tahu arah kiblat, tengok-tengok kita semaya, lepas mana kita semaya, orang kita pun baru tahu, betul arah kita semaya tadi tu memang menghadap kiblat tu. Sah ke tak semaya kita ketika tu? Ulama kata tak sah lagi. Sebab ketika mana kita semaya tadi, kita tak cari arah kiblat. Walaupun pada realitinya memang kita menghadap betul kiblat, tapi semaya kita tetap tak sah kerana ketika mana kita semaya tadi, kita menghadap bukan dalam keadaan kita tahu itu adalah kiblat. Jadi syarat ni kita kena tahu. Lepas ni kita mesti kena peringat semua bahawa bila mana kita nak semaya, mesti kena tahu dulu arah yang kita menghadap ni memang betul-betul kiblat. Jadi kalaulah kita semaya tengok-tengok, bila mana kita semaya tu salah kiblat, orang kata, Haji, kiblat salah tu, kiblat kanan sikit, maka ketika tu wajib kita kena gerak. Wajib kita kena gerak ke arah kanan tadi. Sebab arah kiblat telah berubah.
ternyata semaya yang kita semaya tadi itu tidak tepat. Menghadap bukan menghadap kepada kiblat. Situlah lebih kurangnya apa yang kita nak cerita tentang menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ni lebih kurang lah. Nak cerita lebih-lebih lagi, contoh juga. Nah, sekarang juga kita ni sekadar nak beramal di kampung kita ni tak perlu kita tahu perkara yang lebih-lebih. Cuma situlah nak dinyatakan bahawa kita kalau kita ni nak semaya mesti menghadap kepada kiblat. Jadi kiblat kita kalau kita semaya kita menghadap kepada Kaabah. Dan kalau kita berdoa pula, arah kiblat kita nak berdoa iaitu kepada langit. Nah, bila mana kita berdoa, arah kiblat doanya adalah kita menghadap ke langit. Ada pun kalau kita semaya biasa-biasa ni kita menghadap kepada Kaabah. Orang tanya, kita semaya ni kita sembah Kaabah ke lagu mana? Kita sembah Kaabah ke? Kau sembah tak car tu menghadap berhala dia? Jawapannya tidak. Kita bukan sembah Kaabah, tapi kita semaya menghadap Kaabah. Dia kena beza. Kalau orang kafir tanya kita, ataupun Tok Sami tanya kita kan, orang Cina kampung kita tanya, dia kata mana ni orang Islam ni duk kata agama dia betul. Kawan rasa agama Islam ni sempurna agama kawan juga. Sebab kawan duk semaya tu menghadap, orang panggil apa? Menghadap berhala dia lah. Kita orang Islam pun menghadap kiblat juga, iaitu Kaabah. Demo ni sepuluh kawan dah atau semaya menghadap, orang panggil semaya sembah Kaabah. Kalaulah dia kata kita ni semaya sembah Kaabah, kita kata tidak. Kita kena terang kepada dia dan kita juga kena tahu lah bahawa orang Islam ni bukan semaya menyembah Kaabah. Tidak. Kita bukan menyembah Kaabah, tetapi kita sembahyang menghadap Kaabah. Kerana kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni ngadap tempat lain, kita akan ngadap tempat tu juga. Betul tak? Sebab pada zaman Nabi SAW, Nabi pada mula-mulanya bukan ngadap semaya menghadap Kaabah. Nabi tak ngadap Kaabah pada mula-mula. Nabi ngadap mana? Nabi ngadap ke Baitullahil Maqdis, iaitu Masjidil Aqsa. Kiblat mula-mula bagi orang Islam iaitu kita menghadap kepada Baitullahil Muqaddis, iaitu Masjidil Aqsa yang berada di Palestin. Itu kiblat yang pertama bagi orang Islam. Yakni pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pada zaman Nabi Ismail, pada zaman Nabi Musa, bahkan pada zaman Nabi Isa, semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia semaya menghadap kepada Baitullahil Aqsa, Baitullahil Muqaddis di Palestin. Sehinggalah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila mana dia menghadap ke Baitullahil Maqdis, kemudian Nabi ni rasa sedih sebab jauhnya Baitullahil Maqdis, tapi Kaabah ni ada depan mata. Nabi rasa sedih, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala orang panggil bagi hadiah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi boleh menghadap kepada arah yang dia suka, iaitu kepada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni ke orang panggil tok cik bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail. Maka Nabi sayang kepada Kaabah. Dan orang zaman tu pun orang panggil dia buat haji pun menghadap Kaabah dah. Menghadap Kaabah. Jadi Nabi sayang ke Kaabah. Maka oleh kerana rasa sayangnya Nabi kepada Kaabah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan Nabi menghadap daripada Baitullahil Muqaddis, kemudian Nabi menghadapkan kepada Kaabah. Sebab itu kalau kita pergi umrah haji, kita akan ziarah Masjid Qiblatain. Biasa pergi tak? Haji nak biasa pergi kalau pergi Madinah tu, mutawif akan bawa kita pergi ziarah Masjid Qiblatain, masjid yang ada dua kiblat. Kiblat lama menghadap ke Palestin, kiblat baru ni menghadap ke Kaabah Musyarrafah. Ayatnya dalam agama kita ni, kalaulah Tuhan pindah kiblat tu kepada arah mana-mana sekalipun, kita akan menghadap kepada kiblat tadi. Tak semestinya kepada Kaabah. Sebab dulu kita pernah menghadap kepada Baitul Muqaddis. Ni pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampalah pada akhir zaman Tuhan suruh menghadap kepada Kaabah. Jadi kita semaya ni bukan sembah Kaabah, tapi kita semaya menghadap
Kaabah. Itulah lebih kurangnya perbahasan tentang syarat yang keempat. Mestilah kalau kita nak sah semaya kita, mesti kita kena menghadap kepada kiblat. Yang mana kiblat kita ni ketika mana kita berada di dunia ni adalah Kaabah Al-Musyarrafah, yang berada di Masjidil Haram, yang berada di kota Makkahul Mukarramah. Maka setakat tu dululah pada hari ini. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan sambung balik syarat-syarat yang selanjutnya yang perlu kita raikan ketika mana kita nak semaya. Dan hari ini kita tahu mesti kita kena menghadap kepada kiblat dulu, barulah sah semaya kita. Kalau kita semaya tak menghadap kepada kiblat, semaya kita tadi tu tidak sah. Dan kalaulah kita tahu selepas kita semaya, orang kata semaya yang kita semaya tadi tu tak menghadap kepada kiblat, maka semaya yang kita buat tadi tu tak sah. Kita kena ulang semula semaya kita kerana tak cukup syarat dia. Setakat tu dululah pada malam ini. Hamba minta maaf banyaklah ada atas apa-apa kekurangan yang hamba sampaikan kepada ayah-ayah sekalian, kepada sidang pendengar. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada hamba sendirilah. Hamba mohon teguran daripada ayah-ayah sekalian, ustaz-ustaz sekalian, mana-mana orang yang rasa ada kekurangan pada malam ni, mintalah kita tegur dan kita betul balik. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham amwatana wa amwatil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.